ini. Baik, semua sedikit dah lebih kurang 5 minit kita tadabbur sikit dua ayat ni tuan-tuan. InsyaAllah kita nak tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampai kepada kita pada ayat ni. Maka ayat ni sambungan daripada ayat yang keempat. Tuan-tuan ingat lagi cerita Nabi Yusuf AS, dia mimpi 11 bintang, matahari dan bulan. Dia cerita kepada ayah dia, dia cerita kepada ayah dia, iaitu Nabi Yaqub AS, ayah kepada Nabi Yusuf. Maka kemudian ayahnya respon. Ayah respon kata apa? Ni ayat yang kelima yang kita baca tadi. Qala, berkata ia siapa? Nabi Yaqub AS. Bukan Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Ayah dia respon. Ya bunayya, wahai anakku. Apabila dia sebut ya bunay, tuan-tuan, dia nak abang kata sayang sungguh anak dia. Anak Nabi Yaqub ni. Kalau kata ya ibni, wahai anakku, itu mungkin tak ubah sayang, biasa-biasalah. Tapi ya bunay, orang Arab bila kata ya bunayya, dia maksud sayang tu. Itu kalam Arab no, dia beza ya bni dengan ya bunay. Baik, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus, jangan kamu duk cerita. Taqsus tu jangan duk cerita. La tu jangan. Jangan kamu duk cerita. Cerita apa tuan-tuan? Ru'yaka, mimpi kamu yang semalam tu. Yang kata sebelah bintang, matahari, bulan duk sujud pada Nabi Yusuf tu. Jangan duk cerita. Ala ikhwati, ke atas saudara-saudara kamu tu. Yang baki saudara kamu yang lain ni, jangan duk cerita kat mereka. Pasal apa jangan duk cerita kat mereka tuan-tuan? Fayakidu, takut-takut bimbang-bimbang mereka ini akan yakidu, akan ada rancangan jahat. Laka, terhadap kamu. Kaidah akan sebagai rancangan jahat yang mereka akan rancang. Jadi Nabi Yaqub AS dah boleh bajet tuan-tuan. Dia boleh anggap, dia boleh agak bahawasanya kalau benda ni dicerita kepada saudara Nabi Yusuf yang lain, maka mereka akan rasa dengki lagi. Mereka dah sedia maklum dia orang dengki dalam kitab tafsir, menyatakan bahawasanya Nabi Yaqub AS ni sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Jadi adik-beradik yang lain ni macam dengki sikit lah. Kerana mereka lebih tua, mereka lebih kuat, mereka lebih boleh bantu ayah mereka. Tapi lah kali Nabi Yaqub sayang Nabi Yusuf lagi. Jadi dengan sebab tu, Nabi Yaqub kata jangan duk cerita kat mereka. Takut-takut lagi mereka buat rancangan jahat. Mungkin nak bunuh kamu ke ataupun dan sebagainya. Dan mereka buat rancangan tu. Dan ayat-ayat akan datang, mereka buat rancangan jahat tu. Mereka nak bunuh Nabi Yusuf AS. Tapi tak bunuh lah. Baik, kemudian tuan-tuan dan perempuan, dalam kitab-kitab tafsir ada menyatakan bahawasanya Nabi Yaqub mentakwilkan mimpi tu. Yang kata ahada asyara kaukaba, sebelah bintang tu. Nabi Yaqub takwilkan bahawasanya sebelah bintang tu adik-beradik Nabi Yusuf. Kemudian bulan dan bintang itu adalah ibu bapa lah. Ibu bapa Nabi Yusuf, mak dan ayah Nabi Yusuf. Mereka ni akan tunduk hormat kepada Nabi Yusuf AS. Dia boleh dikaitkan dengan apabila Nabi Yusuf menjadi raja pada masa akan datang tu, di mana Nabi Yusuf bertemu balik dengan saudara dia, dengan mak ayah dia. Dalam keadaan Nabi Yusuf jadi raja, yang mak ayah dia, adik-beradik jadi orang bawahan, rakyat. Itu maksud hormat tu. Hormat orang bawahan dengan raja. Bukan kata ayah kena hormat anak, tak. Tapi disebut raja dengan rakyat. Itu maksud sujud tu. Yang dimaksudkan sujud dalam mimpi tu. Baik, kemudian tuan-tuan dan perempuan, Nabi Yaqub AS juga mentafsirkan mimpi tersebut bahawasanya Nabi Yusuf ni bakal dianugerahkan satu hikmah yang sangat besar, yang bakal mungkin terpilih jadi Nabi. Tu Nabi Yaqub dah boleh bajet dah. Mungkin terpilih jadi Nabi dan akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Dan dia bimbang kalau kata adik-beradik Nabi Yusuf yang lain tahu, kata Nabi Yusuf ni bakal mendapat sesuatu yang besar, dia orang akan bunuh lah. Seolah macam tu lah lebih kurang. Okey, baik. Kemudian inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan, Nabi Yaqub kaitkan dengan syaitan. Sesungguhnya syaitan ini lil insan, bagi manusia, aduwwum mubin, musuh yang sangat jelas. Sebab apa Nabi Yaqub disebut macam tu? Kerana dia tahu setiap daripada tipu daya rancangan jahat yang mungkin mereka nak buat ni, semuanya berpunca daripada syaitan. Dia ingatkan kita. Dia ingatkan Nabi Yusuf bahawasanya benda-benda yang tak baik ni semuanya daripada syaitan. Kemudian sambung ayat yang seterusnya, ayat yang ke-6. Wa kadzalika, dan yang demikian itu tuan-tuan dan puan-puan, demikian itu yang mimpi-mimpi Nabi Yusuf tadi. Yajtabika rabbuk. Nabi ni kata-kata Nabi Yaqub lagi, sambungan daripada qala tadi ya.
Ni masih lagi Nabi Yaqub kata, yajtabika rabbuk. Tuhan akan memilih kamu wahai Nabi Yusuf. Tuhan akan pilih kamu. Maka ulama tafsir kata maksud pilih ni, pilih jadi nabi, akan datang. Last kali Nabi Yusuf akan jadi nabi lah. Macam tu. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis, dan Allah Subhanahu wa taala dan wa yu'allimuka ni maksud Tuhan yang akan mengajar kamu. Tuhan akan ajak kamu, yu'allim, allama ni ajak. Tuhan akan ajak kamu wahai Nabi Yusuf min ta'wilil ahadis. Tuhan akan ajak kamu cara nak takwil mimpi. Macam tu. Jadi Nabi Yusuf memang pandai takwil mimpi pada masa akan datang. Dia pandai takwil mimpi. Ini satu pandangan lah. Ada yang kata ahadis tu bukan mimpi, bukan takwil mimpi, tapi takwil balik cerita-cerita lama-lama ataupun kitab-kitab wahyu yang turun kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pandai hurai. Seolah macam tu. Itu maksud takwil hadis tu. Ada pandangan yang kedua. Wa yutimmu ni'matahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmat kamu. Nikmat-nikmat yang sangat besar akan disempurnakan alaika kepada kamu wahai Nabi Yusuf. Ni takwilan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub duk takwil mimpi tu. Wa ala ali Yaqub, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan juga nikmat kepada ahli keluarga kita. Nabi Yaqub kata. Ahli keluarga Nabi Yaqub itu ahli keluarga kita lah. Soalan macam tu. Kama atammaha ala abawaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat ala abawaik di atas datuk nenek moyang kita. Min qablu, yang sebelum kita, iaitu Ibrahim dan juga Ishak. Gitu no. Kerana Ibrahim dan Ishak ni kalau kita tengok sini dia punya susur galur dia tuan-tuan dan puan-puan no. Nabi sekejap Seingat saya Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub, Nabi Yaqub bin Nabi Ishak. Ataupun ada tikah satu generasi, saya tak ingat. Ishak bin Ibrahim. Jadi di antara Nabi Yusuf, Nabi Yaqub ni ada kait dengan Ibrahim. Dia punya datuk dia seolah macam tu. Tu dia sebut abawaik tu. Abawaik ni datuk moyang kita. Ya Allah telah angkat mereka jadi Nabi, dan kita juga, Nabi Yaqub kata akan. Generasi kita juga akan ada jadi Nabi. Gitu. Itu Ibrahim dan juga Ishak, datuk mereka lah. Dua orang datuk mereka. Macam tu. Keturunan mereka tu. Inna rabbaka alimun hakim. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kamu, wahai Nabi Yusuf, alimun hakim. Sangat mengetahui dan sangat maha bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu takwilan daripada Nabi Yaqub AS. Saya ringkaskan. Nabi Yaqub takwilkan bahwasanya Nabi Yusuf bakal diangkat jadi Nabi, dan akan diajar oleh Allah bagaimana nak takwil mimpi, dan akan disempurnakan nikmat. Sempurna nikmat ni maksud jadi Nabi tu lah. Gitu. Sebagaimana, dan akan disempurnakan nikmat kepada ahli keluarga Nabi Yaqub. Maksudnya ada pandangan kata adik-beradik Nabi Yusuf ni yang lele yang pernah buat jahat kepada Nabi Yusuf ni, lah kira mereka diangkat jadi Nabi. Itu satu pandangan. Tapi ada pandangan kata tak lah. Nabi Yusuf saja diangkat menjadi Nabi ya. Kama atammaha, sebagaimana nikmat itu disempurnakan kepada datuk nenek moyang Nabi Yaqub AS. Maksudnya sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ishak diangkat jadi Nabi, itu juga akan berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebuah sedikitlah makna yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga kita ambil manfaat dan pengajaran insya-Allah, dan kita dapat manfaatlah tadi yang berkaitan dengan saya sebut berkaitan dengan huruf, sebutan huruf dan sebagainya. Dapat kita praktikkan dan dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu pada pagi ni. Kita dah terlewat banyak ni. Insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Moga-moga sesi ini bermanfaat dan ada barakahnya tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.